Berkaitan dengan satu persoalan yang agak popular dalam masyarakat kita ialah tentang persoalan saka. Bukan pusaka. Kalau pusaka tu ramai orang nak seronok. Saka ni di kalangan ahli masyarakat Melayu memang cukup sinonim dengan istilah saka. Jadi sebenarnya saka ni sebenarnya dia merujuk kepada sejenis makhluk halus daripada jin ataupun syaitan yang dipelihara oleh seseorang bagi tujuan untuk memelihara diri. Contohnya dia bela toyol ke, bela hantu raya ke, bela pelesik dan sebagainya. Jadi dan juga pemeliharaan ini ataupun dipelihara makhluk-makhluk ini sejak sekian lama. Sudah tentu keadaan ini akan memerlukan kepada satu perjanjian, agreement lah. Kalau kita nak bela makhluk-makhluk ini kena ada agreement, ada perjanjian. Mungkin sama ada perjanjian bertulis ke, tanda tangan, wallah alam lah. Tapi yang kita pasti memang ada perjanjian yang boleh diwarisi sebenarnya. Jadi kalau kita lihat bila disebut saka ni ialah ia berkaitan dengan makhluk halus. Berkaitan dengan makhluk halus yang dipelihara dengan tujuan-tujuan tertentulah. Sama ada untuk kuat ke ataupun untuk memelihara rumah ke, kebun ke dan sebagainya. Cuma di sini kalau kita kaitkan dengan saka ni, dia boleh diwarisi macam harta pusaka juga. Sama ada dia boleh diwarisi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau secara sengaja ni, contohnya kalau umpama atuk nenek kita dulu umpamanya dia memang ada bela makhluk-makhluk seumpama begini, maka dia jumpa dengan cucu dia, dengan anak dia, dan secara terus terang dia kata atuk dulu memang ada membela sekian-sekian makhluk ni. Jadi atuk tengok kamu saja yang boleh pegang, kamu saja yang boleh pelihara. Jadi kamu setuju ke tak setuju? Jadi kalau umpamanya anak atau cucu dia kata okey saya setuju, maka sejak daripada tarikh itulah maka bermulalah berlaku perpindahan saka tersebut ataupun makhluk halus daripada atuk kepada cucu dia. Jadi kalau umpamanya atuk dia dulu memang mahir dalam bahagian mengurut ke, jadi walaupun dia tak belajar tapi dia boleh tahu sebab dia dapat dia dampingi oleh makhluk pendamping dia. Jadi apabila dia turunkan saka ni kepada cucu dia, kepada anak dia, jadi setelah atuk dia meninggal barulah anak ataupun cucu boleh melaksanakan tugasan sebagaimana yang dilakukan oleh atuknya dulu. Dan ini berlaku sampai hari ini. Itu yang sengaja. Yang tidak sengaja ni maknanya contoh dia terima barang-barang pusaka ni, barang-barang tertentu. Saka ni sebenarnya boleh diwarisi secara tidak sengaja. Contohnya kalau seseorang terima barang-barang yang lama, barang-barang tinggalan datuk nenek moyang dulu, ataupun mungkin barang-barang tersebut ditinggalkan di rumah pusaka. Contohnya ada tangkal, azimat, batu geliga, cincin dan sebagainya. Sedangkan kita pun tidak mengetahui secara detail apakah tangkal, azimat, batu geliga dan juga cincin tersebut cincin semata-mata ataupun barang-barang tinggalan semata-mata, ataupun mungkin ada sesuatu yang bertempat tinggal di situ. Sebab kadang-kadang orang lama-lama kita ni barang-barang tu dia sayang tu, dijampi serapah, diasapkan, dikemuiakan, kadang-kadang dia bersihkan dengan limau dan sebagainya pada waktu-waktu tertentu. Karena biasanya buat pada Khamis malam Jumaat. Orang lama dulu di Khamis malam Jumaat, contohnya sebulan sekali, setahun sekali dan sebagainya. Tiba-tiba batu-batu tersebut atau barang-barang tersebut kita ambil, kita bawa balik rumah kita. Sejak kita bawa balik rumah kita, tiba-tiba keadaan di rumah kita berubah. Kalau dulunya aman damai dengan ahli keluarga kita, tiba-tiba sekarang ni sejak ada barang-barang tinggalan tersebut yang kita bawa balik ke rumah, termasuklah keris selama pedang lama dan sebagainya, tiba-tiba berlaku pergaduhan di rumah kita. Suami isteri bermasam muka, isteri pandai suami nak marah, suami pandai isteri pun nak marah, bertengkar dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini kemungkinan ada kaitan dengan barang-barang tinggalan tersebut. Cuma kami di Darul Syifa, kami apabila datang pesakit berjumpa mengadu pada kami, kalau seandainya memang pesakit tersebut ada unsur-unsur terkena dengan gangguan, kami tidak akan mengatakan bahawa ia disebabkan atau berpunca daripada saka. Sebab kita tak tahu kan, kita tak tahu sebab perjanjian menggunakan kaedah seperti ini dia ada unsur-unsur syirik.
unsur-unsur menduakan Allah Subhanahu taala dan dianggap salah satu daripada dosa besar. Tiba-tiba kita kata oh, ini kena saka dan sebagainya. Ia dilarang di dalam di dalam agama kita, bahkan dalam pengubatan dari syifa sendiri pun tidak dianjurkan kita menyatakan demikian itu. Cuma adakah dalil atau hujah yang boleh kita pakai bahawa perjanjian yang termeteri antara manusia dengan jin atau dengan syaitan ini boleh berlaku? Sebab dalam Quran sebenarnya memang berlaku. Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Terdapat sebahagian orang-orang lelaki daripada kalangan manusia yang memohon perlindungan daripada lelaki-lelaki daripada kalangan jin. Maka lelaki-lelaki di kalangan para jin ini akan menambahkan lagi dosa dan kesalahan kepada lelaki-lelaki di kalangan manusia. Bermaksud ada di kalangan manusia ni yang ingin mendapatkan perlindungan daripada para jin, maka mereka telah membuat perjanjian sulit, macam perjanjian sulit lah, supaya mereka diberi perlindungan. Hakikatnya sebenarnya mereka telah ditipu daya oleh para jin tersebut. Mula-mula nampak elok, mula-mula umpamanya jin tu kata kamu kena patuh semayang, kena pakai tudung, kena taat dengan Allah Subhanahu taala. Dia pancingnya. Tapi lama-lama kemudian bila dah bertahun-tahun, maka ada sesuatu yang dia inginkan. Antaranya ialah dia ingin menggoncangkan akidah orang yang berjumpa dengan dia. Jadi akhirnya berlakulah isu-isu yang berkaitan dengan kekufuran, kemudian akidah seseorang sudah longgar dan sebagainya. Jadi itulah sedikit tentang apa yang dikatakan tentang saka itu. Wallahu a'lam.